Okey, berjumpa kita lagi dalam subjek reka bentuk dan teknologi pada minggu ni, tahun 6. Baik, pada minggu lepas, awak dah belajar berkenaan dengan maksud hidroponik dan juga jenis-jenis sistem penanaman secara hidroponik. Baik, untuk minggu ni, kita akan tengok unit 2, fokus kepada unit 2 dalam subtopik di mana kita akan mempelajari jenis-jenis tanaman yang sesuai ditanam menggunakan sistem tanaman secara hidroponik. Baik, sebelum itu mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran. Baik, objektif pembelajaran pada minggu ini masih lagi 5.2 iaitu menanam secara hidroponik. Okey, objektif dia 5.2, standard kandungan dia 5.2, standard pembelajaran dia 5.1 iaitu mengenal hidroponik dan 5.2 menyenarai jenis tanaman yang sesuai ditanam menggunakan teknik tanaman hidroponik. Baik, kita lihat Okey, ini adalah topik yang telah awak belajar pada minggu lepas di mana kita ada 5 topik. Pada minggu lepas kita dah belajar apa itu hidroponik. Okey, untuk minggu ni kita akan fokus kepada topik 2 di mana kita akan mengenal jenis-jenis tanaman yang sesuai ditanam secara hidroponik. Baik, dan minggu-minggu berikutnya seterusnya lah dia akan buat pusingan. Ni topik 3, 4, 5 dan 6. Tapi untuk minggu ni kita fokus kepada topik 2. Baik, apa yang telah kita belajari pada minggu lepas iaitu apa maksud hidroponik. Hidro bermaksud air, ponos bermaksud bekerja ataupun lebih tepatnya adalah teknik penanaman di mana akar dimasukkan ke dalam air tanpa menggunakan tanah. Okey, beberapa jenis sistem yang hidroponik yang boleh digunakan ada 6 iaitu teknik aliran dalam ataupun teknik nutrien dalam, teknik nutrien cetek, teknik takungan, teknik pasang surut, teknik aeroponik dan pengaliran titis iaitu fertigasi lah, teknik agregat ni. Fertigasi dia menjurus kepada fertigasi. Baik, baik, jenis tanaman yang sesuai ditanam secara hidroponik ada 4 iaitu sayuran jenis daun, sayuran jenis buah, tumbuhan herba dan pokok hiasan. Pokok hiasan ni pokok perhiasan lah, pokok bunga-bunga dan sebagainya. Tetapi syarat dia boleh dikatakan semua, cikgu tak kata semua hampir ke semua tumbuhan yang berakar serabut. Ingat lagi tahun 3 punya pembelajaran, tumbuhan berakar serabut, berbatang lembut dan tidak besar boleh ditanam secara hidroponik. Janganlah awak tanam pokok jagung, tak boleh lah. Dia saiz dia besar. Janganlah pula awak tanam pokok mangga, tak boleh lah. Tumbuhan dia saiz tidak besar, batang dia lembut dan juga mempunyai akar serabut sesuai ditanam dalam sistem hidroponik. Akar serabut, berbatang lembut dan saiz tumbuhan tidak besar. Pokok rambutan awak tanam, tak boleh lah. Sebab dia besar. Ikut pada saiz sebenarnya. Sebab takungan kita kecil, dia tidak mampu menampung pokok yang bersaiz besar. Baik, gambar ni adalah contoh tanaman yang boleh ditanam secara hidroponik. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, sayuran jenis daun. Sayuran yang mudah dan biasa ditanam adalah bayam, kangkung, sawi, salad, kailan, daun sup dan daun bawang. Okey, ni ada gambar-gambar dia. Sawi, kangkung, salad, daun sup. Ni pokok-pokok yang jenis akar serabut dan bersaiz tidak besar. Sayuran jenis daun. Sayuran jenis daun. Pakcoy. Boleh sayur jenis daun dan saiz dia tidak
besar. Okey, yang kedua, sayuran jenis buah. Pokok sayur yang mengeluarkan buah. Tengok ni ada contoh-contoh dia. Buah temikai, rock melon, cili, tomato, strawberry, petola, timun, macam-macam peria, kacang bende, terung ni terung, cili, tomato, labu, peria, timun, strawberry dan temikai dan berbagai lagi. Awak boleh tengok sendirilah. Okey, ni adalah salah satu contoh-contoh yang boleh dikaitkan dengan sayuran jenis buah. Walaupun buah dia banyak, tetapi pokok dia bersaiz kecil dan akar dia serabut, mampu menampung. Macam ni awak tengok kan, besarnya pokok. Bukan besar, dia jenis tumbuhan menjala. Nampak tak polybag bawah ni? Ni sistem fertigasi gantung. Dia guna teknik titisan. Strawberry pun sama, guna teknik titisan, fertigasi. Baik, dia bukan pakai tanah, dia pakai kokopit ataupun sabut kelapa. Baik, yang ketiga adalah pokok jenis herba, tumbuhan herba. Contoh pegaga, sabung nyawa, misai kucing, daun saderi, pudina, basil, dil dan bawang, buah bawang. Tengok, ni adalah misai kucing, pegaga, ini basil, ini adalah pokok dil. Ini semua jenis tumbuhan herba, tumbuhan yang boleh digunakan untuk rawatan. Dia bersaiz kecil. Janganlah pula awak tanam tongkat ali. Tongkat ali dia akar tunjang. Dia tak sesuai ditanam secara hidroponik. Tengok daun saderi ni, tahu daun saderi ni kan? Dia macam daun sup, batang daun sup yang besar tu selalu kita gunakan tu. Misai kucing, pudina, daun pudina yang sejuk tu. Sambung nyawa. Ni semua pokok-pokok herba yang boleh ditanam secara hidroponik. Dan yang terakhir adalah pokok hiasan. Pokok hiasan bersaiz kecil seperti pokok hati-hati, bunga ros, zinia, pokok jenis menjala ataupun keladi. Ni adalah pokok jenis menjala macam ni. Ni keladi, ni pokok kekacang, ni seri pagi, zinia, hati-hati. Pokok-pokok bunga yang bersaiz kecil ataupun pokok hiasan bersaiz kecil. Janganlah awak buat pokok yang berbatang besar, bonsai. Tak boleh lah. Bonsai batang dia keras. Dan akar dia lebih tunjang berbanding pokok-pokok macam ni. Selalunya pokok yang berbatang lembut ni akar dia serabut. Baik, ulang balik, ada 4 jenis tumbuhan yang kita biasa tanam menggunakan teknik hidroponik. Baik, yang pertama tadi tumbuhan jenis sayur berdaun, tumbuhan di mana berakar serabut, batang yang lembut dan saiz yang tidak besar. Contoh jenis-jenis tumbuhan dia, sayuran jenis daun. Yang kedua, sayuran jenis buah. Yang ketiga, pokok-pokok herba. Yang keempat, pokok hiasan. Pokok hiasan ni pokok bunga lah yang kita buat pameran. Boleh ditanam secara hidroponik. Baik, tugasan untuk minggu ni tak susah pun. Macam biasa, gunakan buku yang minggu lepas. Jawab semua soalan, tuliskan soalan dan jawapan dalam buku tulis RBT. Guna buku yang minggu lepas lah. Okey, soalan 1, senaraikan 6 kaedah penanaman secara hidroponik. Itu awak dah senarai, awak dah terangkan sikit, awak dah lukis dia punya gambar rajah kan. Hari ni awak senaraikan je teknik nutrien dalam. Yang kedua, teknik nutrien cetek. Yang ketiga, teknik takungan. Yang keempat, teknik pasang surut. Yang kelima, aeroponik. Yang keenam, teknik titisan ataupun teknik fertigasi. Senang je. Soalan yang kedua. Okey, senaraikan 4 jenis tanaman yang sesuai ditanam dengan kaedah hidroponik beserta contoh dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual macam ni lah contoh dia. Ni contoh dia. Jenis tanaman sayuran daun, bayam, kangkung, sawi, salad. Senaraikan lagi.
seberapa banyak contoh tanaman yang awak boleh senaraikan. Jenis sayuran daun, tak ada masalah. Tengok dekat internet pun tak apa, digalakkan. Kemudian cara jenis buah, bendi, terung, apa lagi senaraikan. Kemudian pokok apa, herba. Yang keempat, tanaman hiasan awak senaraikan. Kadang-kadang bila kita senarai, kita tak perasan bahawa pokok tu tak sesuai ditanam secara hidroponik. Jadi kena tengok betul-betul. Tengok gambar. Kalau ada dekat kawasan rumah, tengok dekat kawasan rumah sesuai ke tidak pokok tersebut. Baik, itu saja setakat minggu ni. Kita jumpa lagi pada PDR akan datang, insyaAllah. Kalau masih lagi, kalau boleh bersemuka, kita bersemuka lah. Kalau tak boleh bersemuka, kita akan teruskan PDR ni pada aktiviti yang akan datang lah. Baik, okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi.